presiden ni dia jaga satu parti. Bila dia jaga satu parti, dia kena fikir banyak benda. Bila kita nak berhadapan dengan pilihan raya ni, nombor satu kita kena pastikan kita mempunyai kedudukan kewangan yang kuat untuk berhadapan dengan pilihan raya. Sekarang ni bab cari duit ni, separuh dia cari, separuh lagi Perdana Menteri cari. Okey? Itu satu benda dia kena buat. Okey. Kita boleh katalah pilihan raya bukan duit segala-galanya. Betul lah, tetapi setidak-tidaknya keperluan calon-calon pilihan raya itu perlu diadakan. Okey. Kedua, bila kita nak berhadapan dengan pilihan raya, suasana tu kena dalam keadaan baik. Parti itu perlu dilihat bersatu padu. Jangan kau pandang tu berdasarkan apa yang aku cakap je. Kalau berdasarkan apa yang aku cakap, parti ni seolah-olah macam nak pergi perang. Betul tak? Itu peranan yang aku mainkan. Aku tak nak ada orang yang mengkhianati parti. Jadi dalam masa parti menjalankan tugas-tugas dia untuk memastikan kemenangan Barisan Nasional dalam pilihan raya, orang macam aku memainkan peranan sebagai orang luar untuk pastikan jangan ada pengkhianat di dalam parti ini mengambil kesempatan untuk menghancurkan parti. Kalau tak ada orang macam kita ni yang menegur pemimpin-pemimpin yang jalan tak betul ni, yang mula lari daripada landasan perjuangan, maka makin ke laut dia orang ni, makin bermaharajalela. Jadi kita kena pastikan setiap langkah sumbang yang diorang buat, kita kena dedahkan. Setiap benda-benda tak baik yang diorang nak buat, kita dedahkan. Lambat laun dia tahu bahawa parti ni, walaupun kita tak ada engage mana-mana pihak untuk menjadi pengawas, tetapi dia ada watchdog ataupun dia ada pengawas yang bertugas secara sukarela. Jadi adalah check and balance. Tak adalah dia orang boleh buat sesuka hati dia. Faham tak? Presiden dia tetap nak kena jaga keharmonian parti ni. Jangan sampai parti ni bila nak masuk pilihan raya berpecah belah. Tetapi presiden pun faham juga, kalau dia lambat bertindak, orang buat undi tak percaya kepada dia, parti tetap berpecah belah. Bukan presiden tak tahu, presiden tahu, kan? Kalau dia lambat bertindak, hanya bila dah dekat-dekat dengan hari nak mengundi, nak calon, tiba-tiba dia gugurkan pengkhianat-pengkhianat ni daripada senarai calon. Masa tu pun akan berlaku protes. Masa tu pun akan berlaku tunjuk perasaan dan sebagainya. Presiden tahu benda ni, bukan dia tak tahu, Jadi sudah pastilah bila dia nak bertindak, tidak boleh terlalu lambat, tidak boleh terlalu cepat. Mesti at the right time. Ada juga pandangan yang mengatakan bahawa alang-alang kita dah tahu dia orang ni bekerjasama dengan musuh kita. Pancung je lah sekarang. Jadi we have enough time to recover. Katakanlah bila kita pecat Ismail Sabri and the gang ni atas kesalahan disiplin, dua kesalahan disiplin yang dia dibuat sekarang ni. Pertama, mengadakan perjanjian dengan Muhyiddin. Kedua, berunding kerusi dengan PAS dan bersatu. Katalah kita ambil tindakan sekarang, dan dia sempat minta nyawa dengan Atuk ke, minta nyawa dengan PKR ke, tak kira lah dia minta nyawa, dia kekal sebagai Perdana Menteri. Setidak-tidaknya kita ada masa untuk menjadi pembangkang yang berkesan. Kita solidkan parti kita ni, supaya bila kita dah berhadapan dengan pilihan raya tu, kita dah tak payah fikir tentang internal sabotage. Kita tak payah fikir tentang gunting dalam lipatan yang daripada masa ke semasa menyalurkan maklumat kepada tu. Kita tak payah bimbang. Itu pun ada dalam kepala presiden. Jangan ingat presiden tak tahu. Presiden tahu. Cuma saya minta kawan-kawan ni
jangan cepat sangat menghukum, kan? Kita bagi peluang kepada Presiden untuk memilih masa yang sesuai untuk bertindak. Kita tak boleh buat sesuatu yang mereka anticipate kita akan buat, kan? Kadang-kadang bila kita ni di dalam satu pasukan, kita ambil contoh, dalam filem Paskal, bila mana salah seorang daripada anggota Paskal, Jet, sudah pun bekerjasama dengan Lanun, dengan musuh, maka kita tidak boleh menggunakan SOP biasa, sebab Jet dah tahu dah semua, dia sebahagian daripada kita. Ini semua orang yang pernah jadi Susano UMNO, orang yang pernah jadi naib Presiden UMNO, dia tahu SOP kita, modus operandi kita. Jadi kita tak boleh bertindak mengikut kebiasaan. Kita kena ubah strategi supaya pihak musuh tidak tahu apa yang kita nak buat. Sekarang dia orang pun terpinga-pinga, kan? Kita dah buat ni, dia tak percaya kita. Kenapa ya? Bagilah dia pening sikit, supaya bila kita bertindak, tiba-tiba zoom, dia orang mati macam kokang mati beragan. Okey. Tu macam ni tu. Ialah kita tak boleh lekat pandangan akaun umbi. Akaun umbi dia akar dan umbi. Dia ada masa-masa dia. Akaun umbi ni macam aku. Akaun umbi dia akaun umbi lah. Kita kalau AA, BB, kan? Tak betul kita balun. Itulah akaun umbi. Kan? Apa yang diorang bimbang sekarang tu, top 5 ni pun diorang dah duduk kira-kira pun tak ramai yang tu. Ya. Lepas tu dia kata, janganlah Datuk Zahid dah masuk ke dalam baru nak ambil tindakan. Betul. Itu yang diorang bimbang tu. Dia macam ni, kita pun risau Datuk Zahid ni dah masuk ke dalam baru tindak. Betul lah. Itu yang risau. Kita yang memandang pun rasa berat. Apatah lagi orang yang memikul dia. Sudah pastilah benda-benda ni berada dalam congakan kepala dia. Jangan risaulah. Dia tahu apa dia nak buat. Berdasarkan pengamatan saya beritahu bahawa Presiden sangat confident. Presiden sangat confident. Kalau Presiden sangat confident tu, mestilah ada benda yang dia pegang, ada benda yang dia rancang, ada benda yang mengikut aturan seperti mana yang dia nak. Jadi jangan risaulah. Jangan risau. Terus bagi sokongan tu. Katanya RM 30 juta dibayar kepada Gopal Sriram untuk jadi pendakwa lah dalam kes Najib semua ni kan. Suruh dia keluarkan bukti tu. Aku tak dengar cakap orang ni. Keluarkan bukti. Kalau ada bukti, kita boleh dedahkan. Kalau tak ada bukti, setakat katanya, jangan. Kau jangan pakai kata-katanya ni. Nanti kita pula yang kena sama. Kalau dia suruh kita katanya dia sekali bayarkan duit sama, tak apa. Ini katanya kita pun berkata, kita kena tanggung seorang-seorang. Sejarah banyak lah ni. So apa pesanan untuk akaun umbi tu? Pesanan saya kepada akaun umbi, teruskan buat kerja kita. Ini masalah ni kita suruh share setengah mampus, dia orang ni nak share kan. Lepas tu cerita berjuang kita dah bermati-matian kat bawah apa semua ni, pemimpin ni bila nak bertindak apa semua, suruh share pun tak boleh share kan? Yang kedua, kita suruh dia potong-potongkan video kita ni panjang lebar, potong-potongkan jadi pendek. Sekarang ada 2-3 orang yang dah membantu saya, dah tolong potong-potong. Alhamdulillah. Perbanyakkan bila dah potong tu, masukkan di media sosial tuan-tuan. Perbanyakkan lagi. Kemudian dalam masa yang sama, tuan-tuan pun kena belajar buat video-video pendek ni. Saya pun tak tahu berapa lama saya akan dibebaskan. Ada dengar cerita orang pun dah tak berapa nak tahan telinga dia ni kan. Telinga dia ni macam dah tak boleh tahan kan. Silap-silap saya ke dalam juga ni kan. Jadi tuan-tuan kena jadi generasi yang menyambung kesinambungan ni. Jangan terhenti kat situ je kan.
Kita nak 1 Luqman kena tangkap, 100 Luqman lagi bangkit. 1 Najib dipenjarakan, 1000 Najib lagi akan bangkit. Itu penting. Tapi ayat 15 ni undi 18 dah mula tu. Ya. Tapi saya tengok pada pandangan peribadi saya lah. Saya tengok UMNO masih lagi belum jumpa rentak untuk menarik golongan-golongan yang umur 18 tahun ni. Ya. Kalau kita perasan tengok kat Facebook apa, dia langsung tak sebut macam langsung tak ambil elah tentang hak politik tu. So apakah yang sepatutnya, cara yang kaedah yang sepatutnya UMNO kena buat? Okey, kalau kita tengok golongan-golongan muda ni, kebanyakan mereka ni dia orang tak berada di Facebook tau. Dia orang berada di TikTok channel, kan? Jadi sekarang ni macam mana pun kita kena meningkatkan capaian kita punya penyebaran maklumat kita melalui medium TikTok. Kalau kita boleh menguasai TikTok ni, kita punya reach pun meningkat, boleh menyaingi orang macam Syed Saddiq dan sebagainya yang kita tahu di kalangan warga TikTok ni dia agak popular, walaupun kita tahu kebanyakan daripada TikTok follower dia pun banyak daripada Indonesia. Sama juga dengan Instagram dia, banyak daripada Indonesia. Namun kita kena tampilkan lebih banyak muka-muka baru. Itu sebab saya minta supaya Kak Gina pun Kak Gina anak Dato' Sri Najib, Nizar, mereka juga harus memainkan peranan untuk menarik golongan-golongan muda ni. Sebab kita kurang ikon-ikon orang muda ni. Mungkin dekat Melaka tu macam Dr. Akmal kan. Mungkin Dato' Ashraf Wajidi, semua boleh mainkan peranan untuk kita menarik golongan-golongan muda ni. Dan golongan muda ni dia nak supaya kita bela nasib dia. Dan saya tengok sokongan Dato' Sri Najib terhadap di kalangan orang-orang muda ni selepas dia kena tangkap ni meningkat tau. Meningkat. Jadi kita kena capitalize. Itu sebab kita minta parti, contohnya bila kita buat solidariti Dato' Sri Najib di Pekan, jangan habis kat Pekan saja. Sepatutnya mulai hari ni, setiap hari Jumaat satu negeri, Sabtu satu negeri, Ahad satu negeri. Ini parti kena main peranan, buat solidariti Dato' Sri Najib di setiap negeri. Lepas tu nak buat program-program sampingan, tak ada masalah. Macam di Pekan, sebelum solidariti tu bermula, dia orang buat taklimat di antara pilihan raya lah apa semua, tak ada masalah. Buat. Kalau kata ada ketua-ketua bahagian ataupun ketua-ketua cawangan untuk jemput Datuk datang sama, Datuk ada keberatan tak ataupun ada halangan tak? Tak ada masalah. Kalau ada ketua-ketua UMNO bahagian berani panggil saya, alhamdulillah, kurang tapak tangan nyiru ku tadahkan. Tapi kena betul-betul beranilah, jangan jadi macam Mitori dah panggil saya, tiket semua dah beli apa semua sekali, tiba-tiba Dr. Najbil kacau sikit, dah cancel. Harap tak berulang kembali lah. Jadi kalau betul-betul firm, sanggup ambil risiko mengundang saya, insya-Allah saya datang. Tak ada masalah.